Salam sahabat semua. Hari ini kumpulan kami akan membentang tentang konsep agama Hindu. Jom kita mengubahnya. Tujuan kami melaksanakan kajian ini adalah untuk mengenal pasti sejarah agama Hindu, konsep ajarannya, perkembangan di tanah Melayu, dan juga perayaan. Selamat sejahtera, saya Kishan Raj. Saya akan mengulaskan serba sedikit pengenalan agama Hindu. Terlebih dahulu, perkataan Hindu berakar dari kata Sindhu, iaitu bahasa Sanskrit. Bangsa Arya menamakan wilayah mereka Sapta Sindhu dan kata Sindhu dirujuk pada masyarakat yang tinggal di wilayah Sindhu. Saya akan menerangkan serba sedikit tentang sejarah agama Hindu. Agama ini merupakan agama tertua di dunia kerana ia melewati perjalanan terpanjang iaitu dari 15 sebelum Masihi sehingga kini. Hal ini dikatakan kerana agama ini bertindih dengan perkembangan agama di benua kecil India dan beberapa tradisi menerusi zaman prasejarah. Sanatana Dharma dan Vaidika Dharma merupakan dua perkataan yang membawa maksud tentang agama Hindu. Sebenarnya, asal-usul dan cerita lampau agama ini sulit dipelajari kerana agama Hindu wujud sebelumnya ada tulisan. Selain itu, falsafah Advaita yang diikuti oleh penganut agama, di mana ia bermaksud penganut agama Hindu bersembahyang kepada banyak dewa-dewi, di mana dewa-dewi ini merupakan penjelmaan satu roh kosmo yang agung, iaitu Brahman. Agama Hindu memiliki sejarah panjang di wilayah tanah Melayu. Di wilayah ini, agama Hindu tiba pertama kali melalui hubungan perdagangan dengan India sejak awal Masihi. Beberapa bukti arkeologi menunjukkan ada pengaruh agama Hindu di tanah Melayu seperti prasasti, arca dan struktur arkitektur yang berasal dari zaman kuno. Wilayah-wilayah seperti Sumatera, Java dan Kepulauan Riau merupakan tempat di mana agama Hindu tumbuh dan berkembang secara signifikan. Beberapa peninggalan Hindu yang terkenal di tanah Melayu termasuk seperti candi-candi seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan di Jawa serta Candi Muaro Jambi di Sumatera. Selain itu, keberadaan epik Ramayana dan Mahabharata juga mempengaruhi seni budaya dan tradisi lokal di wilayah ini. Walaupun agama Hindu tidak lagi menjadi majoriti di wilayah tersebut, namun pengaruhnya masih terlihat dalam aspek-aspek budaya, seni dan tradisi keagamaan di masyarakat setempat sehingga kini. Selain itu, saya akan membincangkan sumber ajaran agama yang terdapat dalam agama Hindu. Sumber agama kitab Bhagavad Gita menyatakan bahawa orang-orang yang mengikuti nafsu hati mereka akan menyembah Tuhan palsu, iaitu Tuhan-Tuhan selain daripada Tuhan yang Esa. Selain itu, kitab Veda juga diterima sebagai kitab yang paling suci dari segala kitab-kitab agama Hindu. Terdapat 4 kitab besar iaitu Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda dan Atharvana Veda. Rig Veda adalah wahyu yang paling pertama diturunkan. Rig Veda berisikan nyanyian dan puja-pujaan terdiri dari 10,552 mantra dan seluruhnya terbahagi dalam 10 mandala. Yajur Veda adalah Veda yang terdiri atas mantra-mantra dan sebahagian besar dari Rig Veda. Keseluruhan mantranya berjumlah 1975. Di samping itu, Sama Veda merupakan kumpulan mantra dan memuat ajaran mengenai lagu-lagu pujaan. Akhirnya, Atharvana Veda adalah kumpulan mantra-mantra yang memuat ajaran yang bersifat magis. Atharvana Veda terdiri daripada 5,987 mantra dan juga banyak berasal dari Rig Veda. Isinya adalah doa-doa untuk kehidupan seharian seperti memohon kesubuhan dan lain-lain. Ada juga penganut agama Hindu mempraktikkan sesetengah pemahaman dalam kehidupan mereka. Pertamanya, pemahaman agama Hindu ahimsa iaitu kehidupan tanpa keganasan dan tidak mencederakan atau menyakiti orang lain. Seterusnya, karma di mana penganut agama Hindu digalakkan untuk melakukan tugasan mereka tanpa mengharapkan balasan. Karma yang buruk akan dibalas dengan kehidupan yang sengsara. Kehidupan selepas mati. Setiap penganut agama Hindu dipercayai akan lahir semula beberapa kali untuk memperbaiki karma mereka. Moksha adalah setiap penganut agama Hindu harus berusaha untuk mencapai, iaitu bebas daripada kita kelahiran dan kematian. Seterusnya, dalam kehidupan seharian, kita juga mestilah menerima sesuatu dengan menggunakan tangan kanan sebagai tanda kebaikan dan kesyukur. Selain itu, konsep ketuhanan pula. Ketuhanan dalam agama Hindu adalah kepada Tuhan yang Esa. Sistem ketuhanannya terkoordinasi dalam konsep ketuhanan Trimurti. Trimurti terbahagi kepada 3 Tuhan iaitu Brahma, Vishnu dan Shiva. Seterusnya, agama Hindu biasanya dilihat sebagai agama politisme. Mereka mempercayai kepada kewujudan pelbagai Tuhan. Akhirnya, poligami.
Poligami dilakukan dengan ketentuan jika isteri pertamanya sakit parah dan tidak dapat menghasilkan keturunan serta telah mengizinkan suaminya untuk menikah lagi. Setelah mempelajari tentang asal-usul dan juga konsep pengajaran agama Hindu, terdapat juga suatu lagi perkara yang amat dinanti-nantikan oleh dewasa dan juga kanak-kanak, iaitu perayaan. Sekarang, saya akan menerangkan perayaan-perayaan yang utama bagi umat beragama Hindu, iaitu Deepavali, Thaipusam, Pongal dan Janmashtami. Pertamanya ialah perayaan Deepavali. Ia biasanya dirayakan selama 5 hari antara pertengahan Oktober hingga pertengahan November. Perayaan ini melambangkan kemenangan cahaya ke atas kegelapan. Mengapakah perayaan ini disambut? Kisahnya bermula apabila Dewa Rama ke Ayodhya setelah mengalahkan Raja Sita dan Ravana. Menurut epik Ramayana, Dewa Rama, isterinya Sita dan sahabat sertanya Hanuman menghabiskan 14 tahun dalam pengasingan. Selama waktu ini, Sita diculik oleh Ravana, memicu pertempuran sengit di mana Rama akhirnya mengalahkan Raja Sita tersebut. Untuk merayakan kembalinya Rama, penduduk Ayodhya menyalakan lampu minyak iaitu dia untuk menerangi jalannya dan menyambutnya dengan sukacita. Makanan kegemaran pada perayaan ini adalah murukku, payasam, kesari, halwa dan ladu. Semasa Deepavali, umat agama Hindu menghiasi rumah mereka dengan corak kolam yang berwarna-warni, menyala lampu tanah liat yang dipanggil dibam, dan mempercantikkan rumah mereka dengan lampu dan lilin. Keluarga berkumpul, bertukar hadiah, berkongsi manisan, dan mengambil bahagian dalam hidangan perayaan. Inilah perayaan Deepavali. Seterusnya ialah Pongal. Di pagi hari, biasanya kaum wanita akan mengemas rumah dan menghiasi rumah dengan kolam yang dibuat di depan pintu rumah sebagai tanda selamat dan rahmat supaya isi rumah mendapat kesejahteraan. Terdapat juga makanan tradisi seperti vada, payasam dan Pongal untuk dijamu bersama keluarga. Perayaan ini biasanya disambut selama 4 hari. Hari sebelum Pongal disambutnya perayaan Bogi di mana umat Hindu membakar benda-benda yang lama dan dipakai sebagai tanda memulai kehidupan baharu. Hari pertama ialah Surya Pongal sebagai tanda terima kasih kepada matahari. Kedua ialah Mata Pongal, tanda terima kasih kepada binatang dan peralatan. Dan ketiga ialah Kanun Pongal sebagai upacara menziarahi ahli keluarga dan menjamu selera. Ini adalah istiadat-istiadat bagi perayaan Pongal. Ketiga ialah perayaan Thaipusam. Perayaan ini disambut sebagai tanda menghormati Dewa Hindu iaitu Dewa Murugan. Hari ini merupakan hari bertaubat kepada dosa-dosa yang lepas. Ciri utama perayaan ini adalah acara membawa kawadi iaitu kerangka besi atau kayu yang dihiasi dengan kertas berwarna-warni, bunga dan buah segar sebagai membayar nazar atau bertaubat kepada Dewa Murugan. Selain upacara begini untuk mendapatkan restu daripada Dewa Murugan, madu, susu dan kelapa juga akan dipersembahkan kepada Dewa Murugan dalam upacara puja. Mengapa Thaipusam ini disambut? Ceritanya adalah, legenda menceritakan bahawa ketika kejahatan besar yang disebut Surapatman menyebabkan kekacauan di alam semesta, Dewa Shiva menugaskan Dewa Murugan untuk mengalahkannya. Dengan senjata yang diberikan oleh Dewa Shiva, Murugan berhasil mengalahkan Surapatman pada hari Thaipusam. Ini juga dipercayai sebagai hari ketika Dewa Murugan menerima tombak berkekuatan besar dari Dewa Shiva untuk mengalahkan kejahatan. Janmashtami adalah sebuah perayaan yang merayakan kelahiran Sri Krishna, salah satu Tuhan dalam agama Hindu. Sri Krishna lahir kepada Vasudeva dan Devaki di Madura, India pada malam yang gelap. Pada hari yang mulia ini, umat yang beragama Hindu biasanya mengadakan puja, kirtan, membaca kitab suci dan mengadakan pertemuan sosial. Tradisi umumnya melibatkan berpuasa diikuti dengan memecahkan puasa pada malam, menyajikan makanan khusus seperti makanan manis, susu dan buah-buahan untuk merayakan kelahiran Sri Krishna. Disebabkan oleh kelahiran Krishna, wujudlah epik Mahabharata dan kitab suci Bhagavad Gita yang memberikan cahaya spiritual dan moral kepada umat agama Hindu. Epik Mahabharata dipenuhi oleh kisah hidup Sri Krishna sejak dari kelahirannya sehingga dia mati. Kitab Bhagavad Gita adalah sebahagian daripada epik Mahabharata dan merupakan percakapan antara Vira Arjuna dan Tuhan Krishna. Bhagavad Gita terjadi di medan perang Kurukshetra di mana Arjuna mengalami kebingungan moral dan dharma ataupun lebih dikenali sebagai tugas. Krishna memberikan ajaran-ajaran etika, tugas dan kebijaksanaan kepada Arjuna melalui dialog suci ini, sehingga kini umat agama Hindu bertaat kepada kata-kata Bhagavad Gita dan mempraktikkan dalam kehidupan mereka. Melalui pengajian ini, kami dapat mempelajari serba sedikit tentang sejarah agama Hindu dan perkembangan agama tersebut di Tanah Melayu. Selain itu, kami juga dapat memahami konsep ajaran agama tersebut dan perayaan agama Hindu. Salah satu perayaan yang tidak begitu terkenal seperti Thaipusam dan Deepavali yang kami telah pelajari adalah Janmashtami. Setiap lapisan masyarakat haruslah mengetahui dan mengenali budaya dan hidup agama lain supaya sebuah masyarakat yang harmoni dapat diwujudkan. Hal ini amat penting untuk menjaga kesejahteraan negara. Sekian, terima kasih.